yang berlaku? Mereka kumpulkan dan jual aset-aset ni. Kalau dia simpan hingga hari ni, mungkin 30 tu dah jadi 60 juta. Kalau jual masa tu mungkin 20 juta, memang rugi. 2018, tarikh akhir saya dalam kerajaan. Bila kerajaan berubah, saya pun meninggalkan dalam kerajaan. Dan 8 tahun sehingga hari ini, saya tengok negara ni kucak-kacir. Banyak perkara-perkara yang telah ditinggalkan oleh kerajaan terdahulu tidak diteruskan. Termasuk di Negeri Sembilan. Banyak projek-projek pembangunan, banyak untuk rakyat yang patut kita lakukan tidak dilakukan. Walhal dalam manifesto dia kali ini, manifesto PH, dimasukkan balik. Dan banyak perkara-perkara yang dicedok dalam rancangan Malaysia ke-13. Sama ada dia akan laksana, tak laksana, lain cerita. Tapi kalau kita tengok manifesto Barisan Nasional, ia lebih menepati kehendak rakyat. Dan apa yang boleh dilaksanakan telah digariskan. Dan mencakupi semua aspek. Dari segi pembangunan ekonomi, kalau kita tengok negara ni, kita ke depan dulu. Kalau Indonesia di belakang, Vietnam di belakang, Filipina di belakang. Sekarang semua dalam 8 tahun ni, semua dah ke depan daripada kita. Dan dari segi pertumbuhan ekonomi pun sama, kucak-kacir. Dari segi pelaksanaan pembangunan ekonomi dan sebagainya, semuanya terbantu. Banyak program-program, projek-projek dilaksanakan adalah continuation, penyambungan daripada apa yang ditinggalkan. Dan banyak perkara yang dicakap tak betul. Contohnya, bila kita tinggalkan pada tahun 2018, hutang negara 686 bilion. Tapi hari ini dah jadi 1.4 trilion. Dah lebih daripada 2 kali ganda hutang. Dan bila dia buat ceramah, dia kata ini adalah untuk membayar interest, bayar bunga. Takkan banyak itu dibayar interest? Pinjam demi pinjam, siapa yang akan bayar? Anak cucu cicit kita yang akan bayar. Dan hutang ini akan terus bertambah. Siapa duduk dalam parlimen tahulah cerita-cerita yang benar dari segi hutang negara. Ekonomi pun berkembang perlahan. Kalau tengok tukaran asing negara, foreign exchange, makin ringgit makin merosot, 4.09 dah. Maknanya kalau kita hantar anak-anak, kalau pergi haji pun, wang kita lebih murah. Terpaksa kita keluarkan lebih banyak wang. Dan dari segi program pembangunan tidak dilaksanakan benda-benda yang baru. Dan juga diceritakan tentang tabung haji. Saya nak sentuh sikit saja. Zaman siapa dividen tabung haji ni tinggi? Zaman siapa? Sekarang tengok dividen dia berapa? Dan dikatakan tabung haji kita ni telah berhutang, banyak penyelewengan dan sebagainya. Saya nak katakan, sebab saya dalam lembaga tabung haji pada masa itu, kalau kita beli satu bangunan 30 juta, katalah kita beli 30 juta. Kita tahun demi tahun, lepas 5 tahun, aset tu akan bertambah. Daripada 30 juta akan jadi 60 juta kalau kita simpan. Tapi apa aset-aset tabung haji beli? Pada 2018 berlakunya pasaran saham merundung. Bila pasaran saham merundung, of course aset-aset ni harganya, nilainya jatuh. Bukannya real asset value, ni market punya asset value. Of course kalau you nilai market asset value, harga dia lebih murah. Apa yang berlaku? Mereka kumpulkan dan jual aset-aset ni. Kalau dia simpan hingga hari ni, mungkin 30 tu dah jadi 60 juta. Kalau jual masa tu mungkin 20 juta, memang rugi. Pelaburan ni pelaburan jangka panjang, bukan jangka pendek. Sebab tu kita harus lihat dari segi perancangan negara, kita harus lihat jangka panjang 10 tahun, 15 tahun. Tapi kerajaan yang ada ni, mereka tidak buat perancangan yang jangka panjang. Semuanya bit and pieces. Macam tubuh badan kita lah. Kalau kita injek gagal-gagal ke apa ke, kita injek, kejap aja lah dia naik. Tapi kalau nak tubuh badan kita ni sehat, kita kena makan, kena exercise. Kita kena jaga seluruh badan, barulah badan kita sehat. Dan kita kena tengok dari segi ekonomi, dari segi rakyat, dari segi pembangunan infrastruktur, dari segi menarik pelaburan asing, dan juga beri peluang-peluang perniagaan kepada orang tempatan.